Hai semua dan selamat pagi dan selamat kembali ke PDPR Pendidikan Moral tahun 4. Untuk hari ini kita akan belajar tentang unit 10 iaitu kejujuran. Di mana tajuk yang akan kita belajar adalah kejujuran mengeratkan hubungan kejiranan. Dan kita akan belajar di buku teks muka surat 86 hingga 88. Sebelum itu kita nak mengenali dulu apa itu maksud jujur. Nilai murni jujur ni. Apa maksud jujur ni? Jadi jujur ini bermaksud benar sesuatu perkara, kata-kata atau perbuatan yang benar, tiada penipuan atau dalam erti kata lain, tidak menipu, tiada penipuan berlaku sama ada di dalam perbuatan atau tutur kata. Dan bagaimana kita nak menunjukkan cara bersikap jujur ini? Yang pertama adalah bercakap benar. Dekat definisi jujur itu tadi cakap tiada penipuan, tidak menipu. Itu maksudnya jujur. Kita mesti bercakap benar. Dan nombor dua, melaporkan kepada guru tentang wang yang dijumpai. Ini pun satu juga. Di mana tadi tu adalah dari segi percakapan dan sekarang ini dari segi sikap kita. Macam mana kita punya cara. Kalau kita jumpa sesuatu yang berharga, yang mahal, kita ambil terus ataupun kita melaporkan kepada guru disiplin. Okey? Itu maksud jujur. Dan seterusnya kita terus ke buku teks. Sudah bersedia? Dan kalau sudah bersedia kita baca sama-sama. Baca dan fahami dialog. James, Agus dan Sarah berbual-bual di kawasan kejiranan. Saya dan Agus hendak menolong jiran kita, iaitu Pakcik Halim, mengutip buah durian di dusunnya. Kami minta diri dahulu. Baiklah James, nanti saya dan Yaviarani ke dusun untuk berjumpa dengan kamu. Situasi di dusun Pakcik Halim. Agus, itu bunyi buah durian gugur. Mari kita kutip buah itu. Baiklah James. Bukankah itu David, jiran kita? Yalah, dia mengambil buah durian tanpa kebenaran. Kita patut memberitahu Pakcik Halim. Ya, kita patut bercakap benar kepada Pakcik Halim. Sarah dan Yaviarani berjumpa James dan Agus di dusun. James, Agus, banyaknya buah durian yang kamu kutip. Bolehkah kami makan buah durian ini? Tidak boleh. Buah durian ini kan kepunyaan Pakcik Halim. Kita patut meminta izin jika hendak makan. Pakcik Halim datang untuk mengambil buah durian di dusun. Pakcik, kami ternampak David mengambil buah durian. Patutlah buah durian selalu hilang. Terima kasih kerana memberitahu. Ambillah duit ini kerana kamu berdua bersikap jujur dan menolong Pakcik. Tidak mengapa Pakcik, kami ikhlas. Jika begitu, mari kita makan durian ini bersama-sama. Ini adalah di mana situasi dialog yang berada di kebun Pakcik Halim itu tadi. Di mana Sarah, Yaviarani, Agus dan James telah berkumpul bersama-sama untuk mengutip buah durian Pakcik Halim tadi. Dan mereka ternampak David mengambil buah durian tanpa kebenaran. Padahal itu durian kepunyaan Pakcik Halim. Tetapi David mengambil begitu sahaja. Seolah-olah itu adalah perbuatan mencuri. Sebab itu bukan kepunyaan dia kan. Dan apakah yang telah dilakukan oleh James dan Agus? Mereka telah memberitahu perkara sebenar kepada Pakcik Halim. Kalau mereka tak bagi tahu, diam-diam saja, mesti Pakcik Halim pun tak tahu kan. Dia pun bingung siapalah ambil buah durian dia. Tetapi dengan sikap kejujuran oleh James dan Agus, Pakcik Halim akhirnya tahu siapa yang telah mengambil buah durian dia. Macam mana buah durian dia selalu hilang. Okey? Dan sekarang kita nak tengok soalan. Soalan kotak biru tu. Dan yang pertama, mengapakah Agus tidak membenarkan Sarah dan Yaviarani makan durian? Jawapan dia, kerana durian itu kepunyaan Pakcik Halim dan perlu meminta izin dari beliau. Nombor dua, apakah kesan jika kamu tidak bercakap benar terhadap jiran?
jiran akan hilang kepercayaan terhadap saya. 3. Apakah perasaan kamu setelah bersikap jujur terhadap jiran? Saya berasa sangat gembira kerana telah memberitahu perkara sebenar kepada jiran, atau saya berasa sangat terharu ataupun lega. Saya berasa sangat lega kerana telah memberitahu perkara sebenar kepada jiran. Okey, ini adalah jawapan kepada soalan itu tadi. Dan seterusnya, muka surat seterusnya. Fahami situasi dan jalankan aktiviti. Semasa pulang dari sekolah, kamu ternampak kawan-kawan memetik buah mangga di rumah jiran. Mereka memberikan buah mangga itu kepada kamu. Situasi 2, kamu sedang membaca buku cerita yang dipinjam daripada jiran. Tanda, kawan baik kamu ingin meminjam buku cerita itu. Situasi 3, kamu ternampak jam tangan milik jiran tercicir di kawasan kejiranan. Okey, sekarang kita nak tengok situasi ini dan apakah tindakan jujur yang telah dilakukan oleh kamu ataupun perasaan kamu semasa kamu bersikap jujur. Kita tengok situasi yang pertama. Tindakan jujur menolak pemberian mereka dan menegur bahawa perbuatan mereka itu tidak betul dan perlu memberikan kepada tuan rumah. Ini adalah sikap jujur. Kamu beritahu kepada tuan rumah bahawa kawan kamu mengambil buah itu dan juga menegur perbuatan kawan kamu. Perasaan puas hati kerana dapat memberitahu hal yang betul. Situasi 2, tindakan jujur perlu meminta izin kepada tuan punya buku jika ingin meminjam buku cerita. Dan apakah perasaan kamu semasa kamu bersikap jujur ini? Mestilah gembira kerana tidak memberikan buku itu begitu sahaja tanpa meminta izin daripada jiran. Kalau kamu rasa bersalah sebab kamu tak bagi buku tu, mesti kamu bagi buku tu kan sebab kamu tak nak rasa bersalah tu. Tapi sekarang kamu rasa lega, rasa gembira kerana tidak memberikan buku itu begitu sahaja. Situasi 3, memulangkan jam tangan itu kepada jiran. Perasaan kamu bangga kerana dapat membantu jiran untuk memulangkan jam tangan yang tercicir. Okey, ini adalah jawapan bagi setiap soalan tersebut. Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu bersikap jujur terhadap jiran pelbagai kaum? Kehidupan akan menjadi aman dan harmoni tanpa perselisihan faham. Senang saja jawapan dia. Okay, sekarang semua sudah faham kenapa kita perlu bersikap jujur dalam kehidupan kita sehinggalah kita besar nanti, kerana sikap jujur ini akan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kamu, kawan-kawan kamu, saudara kamu dan seluruh masyarakat, supaya kehidupan kita akan menjadi harmoni, aman, tanpa perselisihan faham, tanpa pergaduhan, tanpa pertelingkahan. Okey? Jadi amalkanlah sikap jujur dalam kehidupan kamu. Dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.